ba'da kulli wudu. Artinya, kalaulah tiada menyusahkan umatku, nescaya akan kuwajibkan mereka bersugi tiap-tiap kali berwudu. Riwayat Imam Malik dan Imam Syafi'i, yakni disuruh memperkuatkan, dan apabila hilang wajib maka tinggallah sunat. Nabi kata kalaulah tidak menyusahkan, nescaya aku suruh buat, menunjukkan bahawa benda tu sunat. Buatlah yang paling baik, bukannya susah, iaitu tiap-tiap kali hendak berwudu. Ya, tiap-tiap kali hendak berwudu. Ada juga satu hadis tiap-tiap kali nak semayang, tetapi yang lebih kuat ialah tiap-tiap kali berwudu. Sebab lepas bersugi sunat berkumur-kumur. Selepas bersugi sunat berkumur. Kalau kita dah duduk atas saf, tuan-tuan bersugi, nak berkumur apa? Kerana ada orang yang bersugi atas saf, tok bila qamat, dia sibuk sugi, dia buang dalam poket. Banyak orang macam itu. Sedangkan selepas bersugi sunat berkumur, buangkan balik kotoran yang keluar tadi, buang. Itu yang kumur. Tapi kalau tuan-tuan bersugi atas saf, bila tuan-tuan nak berkumur? Bila sujud jatuh kayu sugi, bergolek-golek sebatang, orang sebelah tengok, jadi tak khusyuk dah orang sebelah. Orang belah sini pun tengok kayu sugi, tengok dia, sudah. Nanti bila dah sujud, mangkit daripada sujud, hilang kayu sugi, rupanya dia buah balik dalam bukit. Relax tu. Ada orang macam itu, dia boleh ambil simpan dalam poket, keluar dia simpan dalam poket. Kayu sugi tu tak apa lagi kan, kalau tiket nombor ekor hilang. Dia boleh ambil pun simpan dalam poket. Kadang-kadang dia tak ambil, orang lain ambil. Tu lagi harum. Buat pengumuman pula, suruh tu imam umum, siapa hilang nombor tiket. Tuan-tuan berhati-hati, jangan tuan-tuan bila nak sembahyang tuan-tuan tak cermat. Mula-mula tuan-tuan kena fikir dulu, handphone aku dah silent atau belum. Itulah gunanya orang yang cermat dalam sembahyang. Aku nak sembahyang, handphone silent, tak pun offkan, boleh elok. Kunci raba dulu, ada kunci kereta, lepas tu berjalan pergi sembahyang. Ini tidak, tengah sembahyang boleh raba. Tak mana pula ada jenis itu. Tengah sembahyang handphone bunyi, gagal handphone nak tutup. Dan orang pula tak faham, waktu sembahyang Jumaat pun masih bunyi telefon. Tuan-tuan pernah dengar kan waktu tuan-tuan sembahyang handphone berbunyi sembahyang Jumaat? Tak fikir ke dia yang kawan hang tu sedang sembahyang Jumaat, pasal apa hang boleh telefon 150? Apa yang tak reti bahasa? Yang telefon pun tak reti bahasa, yang ada handphone pun tak faham bahasa. Tutup. Lagi sekali Bilal, makmum, khatib kena main peranan. Saya nasihatkan pada sedang jemaah, matikan handphone kerana khutbah akan dimulakan. Kena cakap macam itu. Manusia ni kena peringat sebab dia lupa. Kalau kita selalu peringat, lama-lama tuan-tuan insya-Allah dia ingat. Tapi kalau jangan peringat, dia tak ambil berat, akhirnya dia tak ada hormat. Imam baca khutbah, dia boleh bangun, dia duduk keluar menyembang, nyembang, dia masuk balik, sedangkan dah rosak dah perbuatan dia itu. Sebab tu peranan imam ni penting sangat tuan-tuan. Dan imam seharusnya tidak boleh berpandukan pada teks semata-mata. Dia kena melihat kepada perkeadaan persekitaran pada masa khutbah dia baca. Sedang dia baca khutbah, alarm kereta berbunyi, dia boleh cakap. Alarm kereta berbunyi, siapa punya kereta begitu tu, bising je. Tok Bilal pergi tengok nombor apa, WPQ, WPK 24. WPK 24 kereta bunyi, umumkan. Legali PK lah, nombor pelik je dia boleh PK, tapi tak ada PK. Garam menuk tu imam. Dia tuan-tuan, kalau kita sentiasa macam itu, khutbah kita menarik sangat. Kita boleh cerita rumah Datuk Dola semalam dimasuki pencuri.
Saya minta pada tuan-tuan tolong kuatkan rondaan, tingkatkan rondaan, kerana kita bimbang kalau masuk rumah Datuk ni, rumah yang ke-8 dah dalam bulan ini. Jadi penduduk kawasan ini tolong beringat. Inilah dia khutbah. Untuk makluman tuan-tuan, Datin Un sekarang ada kat Hospital Ampang Puteri tingkat 3, bilik nombor 4. Pergilah tengok yang mana belum tengok. Kerana saya dah pergi tengok semalam keadaan Datin Un, agak yang kita nampak agak teruk. Jadi pergilah doa sama-sama pada dia. Inilah khutbah. Seronok tuan-tuan baca khutbah macam ni. Banyak maklumat dan emporia daripada khutbah. Tapi kalau khutbah tu tidak melibatkan benda current, dia nak cerita benda yang bukan-bukan, bila orang nak minat pada khutbah? Marilah kita sama-sama bersedekah. Kerana dengan bersedekah ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Nak sedekah apa? Baru kena buang kerja. Nak sedekah apa? Kawasan dia banjir habis, getah tak boleh motong. Tuan-tuan dengan bersedekah ini memberikan, memang boleh tajuk sedekah, tapi sekarang getah tu tenggelam dah 2 minggu dah. Nak sedekah apa? Makan pun tak cukup. Sebab itu khutbah ini ialah current issue. Apa isu yang perlu dibincangkan, perlu disebut, itulah digunakan pada mimbar. Bukan bercakap soal yang tak ada kena-mengena dengan keadaan semasa. Baik. Kemudian, dan daripada Ali annahu da'a bikuz min ma'in faghasala wajhahu wa kaffaihi thalathan wa tamadha thalathan fa adkhala ba'da asabi' fi fihi wa qala hakaza kana wudu'in Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ali radhiyallahu an meminta satu timba air, maka dibasuhlah ia akan mukanya dan kedua belah tangannya 3 kali. Nabi berkumur dan berkumur dia 3 kali. Kemudian dimasukkan ia akan setengah anak jarinya ke dalam mulutnya seraya berkata, beginilah wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada batang siwak, kalau tak ada kayu siwak, kalau tak ada berus, boleh digunakan jari sebagai berus. Diniatkan sebagai berus, ambil pahala sunat daripada anak jari sekalipun. Al-Imam Syafi'i mengambil dalil bagi sebab-sebab makruhnya bersiwak selepas gelincir matahari. Bagi orang yang puasa ialah kerana menghilangkan perubahan bau mulut orang yang berpuasa, yang mana bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Sebab itulah makruh. Walaupun pada hakikatnya bau mulut orang puasa itu berbau, tetapi sebenarnya bau itu adalah sangat wangi di sisi Allah, lebih wangi daripada kasturi. Al-khuluf famis sawim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau misk, bau kasturi. Dan muktamadnya disunatkan bersugi semata-mata, kerana diriwayatkan daripada Amir bin Rabi'ah katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatawawwak wa huwa sha'im. Artinya, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang yang tiada saya hinggakan bersuci beliau, walhal dia berpuasa. Rawahu Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, menunjukkan bahawa sunat bersugi semata-mata kerana perbuatan Rasulullah. Dan hadis yang menunjukkan atas sunatnya bersugi bagi orang berpuasa dengan tiada diqiatkan dengan mana-mana waktu, maka telah dipilih oleh satu jemaah daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i, di antaranya ialah Abu Syamah, Ibnu Abdus Salam, Imam Nawawi dan sebagainya, mengatakan bahawa orang yang berpuasa pun boleh bersugi ketika ingin mengambil wudu. Ada setengah pendapat mazhab Syafi'i yang kata demikian, tetapi Imam Syafi'i sendiri kata makruh sebab dia berpuasa. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu ada sebahagian kata tetap sunat walaupun berpuasa, kerana mengambil hadis semata-mata perbuatan Rasulullah. Baik, menghadap kiblat, sunat menghadap kiblat ketika berwuduk.
Itu macam pipe kita tu Ustaz, tak menghadap kiblat Ustaz, tak apa, nak buat macam mana? Tak boleh nak buat apa, dah menghadap ke longkang situ. Tapi yang afdalnya menghadap ke arah kiblat. Okey? Baik. Kerana bahawasanya kiblat itu selama-lamanya pihak sebagaimana kata ulama. Apa benda pun menghadap ke arah kiblat. Tidur menghadap ke arah kiblat. Apa nama, wudu menghadap ke arah kiblat. Mengaji macam tuan-tuan menghadap ke arah kiblat. Dapat pahala. Habis tu ustaz tak ada pahala lah. Pasal ustaz tak menghadap kiblat. Kalau saya menghadap kiblat, tuan-tuan pun menghadap kiblat, nak mengajar siapa ni? Mengajar ni nama dia talaqi musyafahah. Tuan-tuan menghadap kiblat sunat. Saya menghadap tuan-tuan pun sunat. Sebab perbuatan Jibril dengan Nabi Muhammad, talaqi musyafahah, menghadap. Jibril menghadap Rasulullah, Rasulullah menghadap Jibril. Jadi dua-dua dapat sunat. Jangan tuan-tuan kata ustaz tak ada sunat, ustaz menghadap kami. Patut ustaz mengajar kami menghadap kiblat. Kalau saya menghadap kiblat, tuan-tuan menghadap kiblat, tuan-tuan je dapat sunat, saya tak dapat sunat. Sekarang tuan-tuan dapat dua sunat, saya dapat satu sunat. Saya dapat satu sunat sebab menghadap tuan-tuan. Tuan-tuan menghadap, saya dapat satu sunat. Tuan-tuan menghadap kiblat, dapat satu sunat. Dua sunat. Oh, maknanya kami ni pahala lebih pada ustaz lah ustaz. Pahala sunat lebih lah. Tetapi kalau mengaji dalam khutbah Jumaat, tak sunat pula menghadap ke imam. Tuan-tuan dengar khutbah Jumaat, tak ada sunat menghadap ke mimbar. Tuan-tuan tetap semua kena menghadap ke arah kiblat.